Itulah tertulis banyak, dan juga insyaAllah pada petang hari ini kita minta Ustaz kupas apa keistimewaan dengan bulan Zulhijjah selain daripada haji, dan kita sini daripada korban dan juga amalan-amalan yang lain. Nanti setelah pemilihan masa silakan Ustaz berhenti sehingga nanti masa 50 lepas kita solat, dan juga selepas solat jangan balik dulu, kita ada sedikit jamuan yang kita sediakan. Saya serahkan kepada Ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Bacakan pada mereka wahai Muhammad tentang kisah dua orang anak Adam yang Allah menerima korban daripada salah seorang dan menolak korban dari seorang lain. Sadaqallahul azim. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tengah hari dapat kita bertemu. Dan saya tak semangat nak punya orang nak balik kampung ni. Tapi dah janji kena mai kau. Awak ni ada malah tu dia dah. Mungkin nak benar juga dari awal ya. Jadi alhamdulillah pada tengah hari dapat kita sama-sama bertemu, dan tajuk pada kita hari ini adalah tentang amalan di bulan Zulhijjah ataupun apakah kelebihan yang terkandung dalam bulan Zulhijjah. Sebenarnya bila kita hitung dan kita lihat bulan pada Allah Subhanahu wa taala ni banyak kelebihan. Betul kalau siapa perasan tentang tajuk khutbah 2 minggu yang lalu tentang kelebihan bulan Zulhijjah. Bagaimana Allah nyatakan dalam Quran, inna iddatash shuhur 'inda Allahi 12 syahra. Sesungguhnya bulan pada Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard, yang sudah Allah tentukan sejak daripada Allah jadikan langit dan muka bumi ini. Minha arba'u tuhur, tempat daripada bulan itu adalah bulan-bulan haram. Dan menariknya, Zulhijjah termasuk bulan-bulan haram. Dia ada 4 bulan yang Allah rakamkan daripada bulan haram itu. Maka kita lihat bahawa bila sebut tentang bulan-bulan haram ini, Nabi pernah menyatakan bahawa bila sebut saja bulan haram itu 3 berkembang: Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 3 tu kembanglah. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satu itu Nabi kata wa Rajab. Ada satu bulan lagi namanya Rajab. Mudarral ladzi baina Jamada wa Sya'ban. Terletak antara Jamadul awal sampai Jamadul akhir dengan bulan Sya'ban. Nak tunjuk pada kita tengah-tengah tu ada bulan Rajab. Ini 4 bulan yang Allah sediakan sebagai bulan haram. Bulan haram ini sebenarnya adalah lebih kepada pengisytiharan perang. Bukan bulan haram tak boleh kahwin. Penaung tak boleh kahwin bulan haram. Yang lain tu boleh nak berteri darah apa, nak tawiyah apa, tak ada masalah. Bulan 4 ni, 4 bulan ni. Cuma dia sebagai satu simbolik. Orang Arab dulu 4 bulan ni bila mereka suka berperang, mereka akan berhenti berperang pada bulan-bulan ni. So itulah yang Allah nyatakan bahawa Zulhijjah salah satu daripada bulan haram. Kenapa bulan haram? Sebab daripada dulu lagi ibadah haji ini dilaksanakan.
So kalau duk perang, macam mana orang nak pergi haji? Perang orang Arab lama. Mereka pergi haji tu akan menyebabkan kalau duk perang tengah jalan kan menjadi masalah. Perang Bi'as antara perang yang lama, makan masa 70 tahun peperangan itu. Perang antara Aus dan Khazraj. Dan menunaikan haji ini bukan hanya ibadah di zaman kita. Dia adalah ibadah tradisi sejak daripada zaman Nabi Adam alaihi salam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itulah kefarduan ibadah haji bermula sejak daripada zaman Nabi Ibrahim AS untuk kita. Tapi kalau ikut daripada awal, daripada Adam AS lagi, cuma untuk susur galur Nabi Muhammad SAW, dia bermula dengan Nabi Ibrahim AS. Sebab Nabi Ibrahim lah yang awal bi Makkah, yang mula-mula mendirikan Kaabah, tuan-tuan. Dia orang yang mula-mula mendirikan Kaabah adalah merupakan Nabi Ibrahim AS. Itu asalnya. Jadi sebab tu dinyatakan bahawa kelebihan bulan Zulhijjah ni adalah dia termasuk daripada bulan haram. Cuma yang menariknya adalah amalan-amalan dalam dia. Sebab tu kita lihat sebenarnya amalan dalam Islam ni tak banyak. Kalau Allah tambah amalan kita bukan buat pun. Allah Ta'ala suruh lama ni pun kita tak buat dia. Kita dengar kuliah banyak kali dah tapi tak buat. Termasuk hak tu kuliah pun bukan buat pun. Dah orang suruh cerita lah. Jadi sebenarnya di situlah bila kita sebut bahawa amalan-amalannya adalah Nabi kata fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Banyakkan di dalamnya at-tahlil wat takbir wat tahmid. Banyakkan takbir, banyakkan tahmid, alhamdulillah, banyakkan la ilaha illallah. Tahlil ni maksudnya la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dan banyakkan dengan membaca alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita memang buat pun. Lepas solat subuh kita tasbih, kita tahmid, kita tahlil, kita takbir. Lepas daripada solat zuhur kita buat benda yang sama. Sebenarnya Allah nak bagi tahu bulan ni walaupun ibadah kita lebih kurang pada bulan lain, tapi oleh kerana Allah menggalakkan mencari Ramadan dalam ni, kita adjustkan niat sikit ya. Kita adjust niat bahawa ya Allah, masuk Zulhijjah ni aku nak mencari nilai dengan berzikir padamu. Kita pun subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu saja amalan-amalannya yang digalakkan oleh Nabi SAW. Ibnu Abbas pernah menceritakan daripada Nabi SAW. Nabi kata, "Ma min amalin azka 'inda Allah 'azza wa jalla wala a'zama ajra." Tidak ada amalan yang lebih pandai, lebih cerdik, dan tidak ada amalan yang lebih besar pahalanya min khairin ya'malhu fi 'ashrin al-adha, iaitu siapa yang beramal di 10 terawal Zulhijjah. Ini kita hanya apa Zulhijjah? 7, 8, 9. Dan itulah di antara amal-amal yang kita buat daripada awal Zulhijjah itu. Kalau kita memperbanyakkan zikir, kita banyakkan baca Quran, maka dikira sebagai amalan dalam bulan Zulhijjah. Jadi nak cerita bahawa di situ Allah Ta'ala kata a'zamu ajr. Nabi kata a'zamu ajr, banyak kelebihan yang kamu dapat dari segi pahala. Maka para sahabat tanya, pahala tu teramal Rasulullah, wa qila walil jihadu fi sabilillah. Kalau pergi perang fi sabilillah dengan amalan-amalan tadi, mana lebih besar? Takkan amalan fi sabilillah tu kecil? Takkan amalan fi sabilillah tu tak hebat? Nabi kata walil jihadu fi sabilillah. Hatta berjihad di jalan Allah pun, kalau dalam kondisi bulan Zulhijjah ini, beramal dalam bulan Zulhijjah adalah lebih afdal, lebih besar. Jihad ni adalah jihad pergi perang. Cuma dalam kondisi perang itu adalah untuk mengembangkan Islam. Dalam kondisi berjihad itu adalah untuk meletakkan Islam jadi lebih hebat. Dalam kondisi itu, maka beramal 10 awal daripada Zulhijjah ini adalah amalan-amalan yang disukai oleh Nabi SAW. Kecuali Nabi kata illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarja' min dhalika syai'. Kecuali orang tu pergi perang dan mati dalam medan perang dan tak balik-balik dah, yang tu lebih afdal lah. Tapi kalau pergi perang, berbanding dengan amalan ini, ada pilihan. Boleh pergi perang dan boleh tak pergi perang, maka tak pergi perang itu lebih baik ketika awal
Zulhijjah ini. Kebetulan kita sebut tadi kan, bulan Zulhijjah adalah bulan haram berperang. Sudah tentu afdal kita ambil amalan di dalam dengan berzikir, dengan bertasbih, dengan berselawat. Nampak macam susah hati. Ni cerita bukan nak buat cerita ya. Dah apa pergi tajuk ni, cerita tajuk ni ya. Jadi nak suruh kita sama-sama mengetahui ada amalan yang lebih dalam bulan Zulhijjah. Tahu lebih bagus, buat belum tentu. Kan? Orang-orangnya bila anak tanya, ni anak kau balik tanya ni pak, apa lebih bulan Zulhijjah? Tak tahu. Orang pernah dengar tak? Zulhijjah ni dia ada 10 awal tu. Kalau kita beramal 10 awal tu, amal apa? Pergi solat subuh awal, berzikir awal. Kurang-kurang pengetahuan tu ada dalam kita. Tak sama orang tahu dengan orang tak tahu. Walaupun ibadahnya sama, tapi orang mengetahui tak sama dengan orang tak tahu. Kan? Macam kita buat satu benda, tahu dengan tidak tahu beza. Kan? Kita tahu bahawa roti canai tu sedap, tahu. Tapi kalau kita tahu cara buat dia dan makan sedap, tu lagi bagus. Kan? Kita tak tahu, amalan sama. Tadi subuh kita kan tasbih, kita tahlil, kita takbir, sama ya. Tapi cuma kita teringat tu, ni bulan Zulhijjah ni, lebih aku buat ni, dapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu menariknya Allah. Allah pentingkan niat. Innamal a'malu binniyat. Siapa yang dah masuk yang masuk awal Zulhijjah waktu sampai hari ni, meniatkan bahawa mencari kelebihan-kelebihan ni. Siapa? Mana nak ingat tak? Dapat tak ada sampai cerita ni berumai 7 pukul dapat faham. Jadi di situlah maksud saya tadi. Kita mencari kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bila Nabi sebut dan pandukan kita dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok macam mana ulama buat amalan. Kata kata dalam satu riwayat daripada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni seorang sahabat Nabi, dia diceritakan, idza dakhala ayyamal 'ashr. Bila dia masuk saja 10 hari awal ni, ijtihadan syadida. Dia bersungguh-sungguh mencari kelebihan hatta ma yakadu yaqdiru alaih, hingga kan dia bersungguh-sungguh tu sampai tahap maksimum dia mencari kelebihan di sisi Allah. Jadi tak apalah, kita ni cari kelebihan, kita buat kuliah ni kelebihan. Kan? Kita buat kuliah ni kelebihan. Kan? Kita mari duduk dengar apa pengisian, nak dapat faham, itu kelebihan. Kan? Kita duduk tanding, semua pakai duduk tanding, ada kelebihan. Jadi semuanya mencari kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu asal dia kan. Bahkan ditanya kepada para ulama. Antara yang ditanyanya adalah kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ditanya, mana lebih baik? 10 terakhir Ramadan siangnya dengan 10 awal Zulhijjah. Faham kan? 10 terakhir Ramadan, kan kita selalu disebut 10 dah Ramadan kan, 10 terakhir Ramadan. Tapi ditanya kepada Ibnu Taimiyah, 10 terakhir Ramadan dengan 10 awal Zulhijjah, mana lebih baik? Maka disitulah dia jawab, ayyamu 'ashr Dzulhijjah afdal min ayyamil 'ashr min Ramadan. 10 awal bulan Zulhijjah adalah lebih baik daripada 10 terakhir Ramadan. Tapi jangan salah faham. Wal layalil 'ashr awakhir min Ramadan. Tapi 10 malam terakhir Ramadan lebih baik daripada min layalil 'ashr Dzulhijjah. Lebih baik daripada 10 awal malam Zulhijjah. Faham tak? Tak nampak celau? Faham tak? Tak nampak tak? Tak nampak lah. 10. Ni aku mana main kuliah ni payah. Jadi 10 siang hari, kalau orang tanya siang hari mana lebih afdal? Zulhijjah. 10 Zulhijjah daripada hari pertama sampai 10 Zulhijjah, itulah paling afdal. Tapi kalau malam hari Ramadan lebih. Itu nak cerita sebenarnya, nak bagi tahu kedua-dua itu ada kelebihan. Yang Nabi suruh 10 malam terakhir pun adalah di malam. Tetapi untuk Ramadan, yang untuk Zulhijjah, yang suruh di 10 adalah
Siang harinya kita bersedia untuk korban, kita bersedia untuk berzikir, kita memperbanyakkan amalan sunat di siang hari sebab ada kelebihan yang banyak terkandung di awal Zulhijjah kepada kita. Jadi itulah benda-benda yang disebut oleh kita. Oleh itu apa amalan-amalan yang harus kita buat sempena datangnya bulan Zulhijjah ini? Pertama dia kata memperbanyakkan amal soleh. Bulan ni pun kita buat juga, tapi bulan ni kita remind bahawa ada kelebihan. Jadi apa amalan soleh kita buat? Sebenarnya simbolik apa yang syarah sebut ni? Nak suruh kita kekal jadi baik. Sebab tu dia buat reward banyak. Manusia tak suka reward, betul tak? Pernah tulis satu E. Dan lepas kita beli barang, dia bagi stiker kecil. Dan tu ambil lah. Stamp kecil, ambil lah. Ambil tak buat pop pun dalam poket. Tapi dah ada reward, ambil pergi ya. Pernah pergi tengok wayang? Tengok wayang. Pernah pergi TGV? Kau jangan soleh sangat. Bila kita pergi TGV, kan dia ada buat kad ahli kan. Kenapa kita buat kad tu? Dia boleh redeem. Ada dalam tu poin-poin tertentu. Siapa tak suka? Manusia memang suka reward. Allah dah faham dah. Sebab tu dia bagi perhatian untuk manusia jadi sentiasa baik. Maka ditawarkan poin-poin tertentu, reward tertentu. Dalam bahasa Arab dipanggil thawaban ajra. Balasan-balasan yang Allah janjikan di hari akhirat. Balasan tu tak dapat pun di muka bumi semua. Kita buat baik. Tuan-tuan untuk korban dekat tahun kan, keluar saja binatang korban, apa tuan-tuan dapat? Duit habis. Satu bahagian 650 duit habis. Tapi kita tetap mengejar benda tersebut kerana itu fitrah yang ada pada manusia. Suka ada reward-reward janji-janji yang diberikan. Oleh itu Allah janjikan memperbanyakkan amalan soleh pada 10 Zulhijjah merupakan sunnah berdasarkan hadis kelebihan Zulhijjah yang kita bicara tadi. Maka ia merangkumi semua amal soleh seperti puasa, membaca Quran dan qiyamul lail. Jom kita jadikan tradisi Qamulah sebagai tradisi kita. Tak susah Qamulah ni, bangkit sebelum subuh 5 minit, ambil wuduk awal-awal, kemudian kita solat 2 rakaat, masuk subuh. Saya tak cadangkan buat banyak, saya cadang buat 2 rakaat saja. Sebab kita tak, dengan agama ni jangan terlampau excited sangat. Agama ni dia kena buat bersederhana, supaya dia jadi istiqamah. Kita nak buat ni sepanjang hayat tau. Lepas tu kalau kita buat ibadah, kita digalakkan bersederhana. Sebab tu kalau siapa ambil wuduk ke, siapa nak solat kan bersederhana. Saya cukup risau kalau tengok orang tu lepas solat sunat, lepas solat sunat. Itu sah kena buang kerja kan. Tu dia solat sunat banyak. Ataupun dia nak nikah tak lepas bini tak bagi. Itu solat sunat banyak. Yang kita cadangkan solat sunat 2 rakaat sudahlah. Sebab kita nak istiqamah, kita nak panjang. Khairul umuri awsatuha. Setiap benda yang baik itu adalah pertengahan. Tidak gelojoh sangat, tidak apa dia kuat sangat, bersederhana. Sebab saya pernah dalam kuliah ada seorang anak murid beritahu, mak dia tu sama mak saya, dia pelik sikit. Apa pelik? Dia ustaz, masa muda dia ibadah kuat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah, dia rajin belakang. Sampai umur 70 dia tak mau buat semua benda tu dah. Cuba bayar dia. Tiba-tiba 70 tak mau sembahyang. Ustaz suruh sembahyang tak mau. Sedekah semua tak mau dah. Apa mak kata? Mak kata dulu buat dah, lama dah buat, penat dah. Sebab tu saya sebut selalu, kalau buat ibadah jangan sampai penat. Buat ibadah ni bersederhana ya. 2 rakaat sebelum solat sunat itu dah okey. Kemudian solat wajib 2 rakaat lepas solat sunat. Ni rajin semua. Lepas sab pun solat sunat tu. Nampak tak? Sebab dia rasa nak cari pahala lebih. Tak. Kita bersederhana. Pasal ni sepanjang hayat. Kita nak masuk syurga bukan dengan amalan kita. Kita nak masuk syurga dengan redha Allah Ta'ala. Yang penting kita buat ni, kita nak cari perhatian Allah. Pasal nak masuk kita cari perhatian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal nak kakak? Tak, pasal nak ustaz ngantuk tengah hari ni. Pasal nak kakak? Cari redha Allah Ta'ala ni adalah macam kita nak jaga hati suami. Faham nak jaga hati suami? Suami kita suka apa? Itu kita buat dah. Suami kita suka masak, kita pun buat. Jadi Allah Ta'ala bagi perhatian kat kita supaya buat benda-benda ni. Simple dia. Solat sunat, kita memperbanyakkan baca Quran, kita qiyamul lail. Maka kalau kita buat amalan-amalan ini, walaupun secara ringkas,
Saya tak galakkan panjang-panjang. Sebab untuk kita awam, saya tak galakkan panjang-panjang. Sebab untuk para ulama tak apalah. Tu kadang-kadang pun duk cerita pun kadang-kadang macam kan, Imam Syafi'i khatam Quran sampai berapa kali. Yang tu sebenarnya untuk orang awam tak sesuai sangat kita bercerita. Sekadar jadi semangat okey, supaya orang nampak oh betul lah orang boleh hebat-hebat. Cuma kita ambil sekadar kudrat kita. Fattaqullaha mastata'tum. Buatlah ibadah sekadar kemampuan kita. So apa kita buat? Tuan-tuan akan mulai. Pendek ya. Sebelum subuh bangun. Takkan 5:30 tak ada jaga tuan-tuan. 5:30 bangun, ambil wuduk, solat 2 rakaat. Masuk subuh, pergi masjid surah. Surah pula cari hak imam baca pendek. Kan nampak jahat aku cadang. Bisa imam baca panjang. Susah hati tuan-tuan. Kan imam yang baca sederhana, relax. Kita pun lepas tu dia pun zikir terus, dia pun tak berlalu panjang-panjang. Kita boleh main kerja. Sebab apa? Kita nak jadikan itu harian kita. Kita tak nak. Pernah. Aku pernah pergi masjid subuh itu. Pernah. Kita tak mau dengar pernah. Kita nak istiqamah. Kita nak sentiasa. Kita nak istimrar. Makcik tadi yang jadi 70 tak mau ibadah tu kerana masa muda dia terlampau syadid. Tahu tak syadid? Syadid ni dia tegas sangat. Dia tak ada tolak ansur. Dia kira semua ibadah dibuat. Al-qalbu idza kalla malla. Kan ulama sebut hati ni kalau dah tumpul, dia dah malas nak ibadah. Jadi kita tak mau tumpul. Apa di antara kaedah boleh tidak menumpulkan hati? Sebab tu di antara kaedah kita jumpa orang-orang yang baik. Lepas tu kita buat kuliah. Sebab buat kuliah ni adalah refresh diri untuk kita mangkis semangat balik. Tempat ni dah lama tak buat kuliah. Dah ni dah. Selalu dah. Kan, selalu dah. Alhamdulillah. Jadi maknanya nak bagi tahu dengan ada kuliah kita refresh betul tak? Kita dengar benda baru, kita dapat maklumat baru. Jangan kata tuan-tuan suka dengar kuliah. Saya pun suka dengar kuliah. Walaupun saya dah berkuliah, tapi saya masih nak dengar orang bercakap pada saya. Sebab tu kadang-kadang saya buat kawan. Sebab saya nak tengok apa dia komen pasal kuliah saya. Dan saya pergi dengar orang yang kuliah. Semoga saya dapat maklumat tambahan. Kadang-kadang kita segan nak baca, malas nak baca, dengar kuliah. Kan? Ustaz dia kata apa tau? Macam nak baca cerita Zulhijjah tadi. Aku dengar cerita orang ni lah. Kalau aku nak baca lambat. Jadi buka video ni ustaz ni cerita. Ni okay. Cuma sebab saya ustaz cepatlah tangkap. Kalau tuan-tuan nampak sikit lah. Atau cerita dia. Sebab tu bila kita masukkan tadi, kita banyakkan amalan dari segi memperbanyakkan amalan soleh. Membaca Quran. Kedua berpuasa. Disuruh berpuasa. Bilakah yang sangat-sangat digalakkan berpuasa? Nabi kata dalam hadis, anna Rasulullah SAW kana yasumu tis'an min Zulhijjah. Nabi berpuasa pada hari ke-9 Zulhijjah. Wa yauma Ashura. Nabi berpuasa pada hari Ashura. Bukan 10 Zulhijjah, 10 Muharram. Nabi puasa 10 Muharram dan 9 Zulhijjah. Untuk orang yang tidak menunaikan haji, mereka digalakkan berpuasa pada Yaumul Arafah, hari 9 Zulhijjah itu. Wa thalathata ayyam min kulli syahr. Maka berpuasalah 3 hari daripada tiap-tiap bulan. Ini semua pada kita demikian. Jadi mudahnya 9 Zulhijjah ni, kalau siapa yang mampu berpuasa, puasalah. 9 Zulhijjah ni jatuh hari Sabtu. Ada orang tanya, dah jatuh hari Sabtu, kena buatkah sebelum tu? Jumaat dengan Sabtu. Ada orang kata, ada ulama kata, kalau berpuasa tu berpisah. Puasa Jumaat saja makruh, puasa Sabtu saja makruh. Betul, pendapat tu betul. Tapi sempena kita boleh buat. Sebab dia ada sempena. Kerana tarikh itu bukan dilihat hari. Tarikh itu dilihat pada tarikh khusus, tarikh istimewa yang ada dan disebut dalam hadis ni bukan Yaumus Sabt, disebut Yauma Tis'an min Zulhijjah. Mana-mana jatuh hari ke-9 bulan Zulhijjah. Sebab hari kita kan tak sama dengan Mekah, betul tak? Sebab tu kita tak ditiru Mekah. Mekah beza hari. Kita bukan satu matlak dengan Mekah. Maksudnya ada orang kata kita kena ikut Mekah. Mana boleh? Kita kena ikut hari 9 Zulhijjah di tempat kita, bukan ikut hari 9 Zulhijjah di Mekah. Sama dengan puasa. Kita mana boleh puasa ikut Mekah. Dan Ramadan, betul tak? Di Mekah dah puasa, kita tak masuk lagi, tak boleh puasa. Gitu juga dah di Mekah raya, kita tak boleh raya bila kita masih berpuasa.
tengok-tengok tak puasa. Hang pasal apa raya ikut Mekah? Boleh. Tak boleh. Hukum demikian tidak dibenarkan. Dia mesti di tempat kita. Maka 9 Zulhijjah itu adalah di tempat kita. Itulah amalan yang terbaik yang disuruh kepada kita. Bahkan kata Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata, mimman kana yasumu al-ashar Abdullah ibn Amr anhuma wa qad taqaddama 'anil Hasan, antara mereka yang berpuasa pada 10 awal Zulhijjah. Maksud di sini 1 sampai 9. Ada ulama yang hebat lagi, ada para sahabat yang hebat lagi. Hari pertama Zulhijjah tu puasa dah. 1, 2, 3, 4 sampai 9. 10 tak boleh, 10 haram berpuasa. Dia ada hari haram berpuasa. Hari Tasyrik haram berpuasa. 11, 12, 13 Zulhijjah, 10 Zulhijjah ini dia haram berpuasa. Dan 1 hari di hari 1 Syawal. Jadi ada 5 hari lah dalam hukum Islam diharam untuk kita berpuasa. Cerdik terang mana pun, PhD terang mana pun, rajin terang mana pun, katalah doktor kata esok nak mati, tapi sebab esoknya raya, tak boleh puasa. Jadi maknanya tidak dibenarkan berpuasa pada 5 hari itu. Sebab tu yang dipuasa adalah hari pertama sampai hari ke-9 sahaja. Itu yang dibuat oleh siapa? Faqad taqaddama 'anil Hasan. Yang buat tu adalah cucu Nabi bernama Hasan wa Ibnu Sirin, iaitu seorang tabi'in bernama Ibnu Sirin juga melakukan puasa. Wa Qatadah, dan juga Qatadah, ini para ulama yang melakukan puasa 1 sampai 9 hari bulan. Oleh itu kita dengar cerita ni, kita buat ke kita dengar? Dengar sudah, dengar pun pahala. Dengar pun pahala. Tengok dengar pun berat. Saya kata kuliah hari ni kita bukan gaduh buat. Jangan salah faham. Sebab hari semua sunat. Kan? Habis tu kenapa Ustaz saya sebut tadi? Untuk pengetahuan agar satu hari kita teringin nak buat. Faham tak? Sebenarnya macam tuan-tuan pergi pasar raya lah, tengok orang duk promote beli rumah ke tak? Excuse me sir, tengok dulu rumah kita baru. Tuan-tuan singgah tengok tak? Kalau kita teringin nak beli rumah, kita singgah tengok. Tapi bajet-bajet gaji tak lepas. Bajet-bajet duit tak lepas. Tapi kita ambil tak brosur tu? Ambil. Semoga satu hari bila sampai masanya kita akan beli rumah tersebut. Itulah yang kita cerita hari ini, bukan nak suruh buat. Saya hak cerita ni pun belum buat lagi. Nampak tak? Pujah Azhar ni. Kan? 1 sampai 9 tu agak sukar lah. Tapi 9 tu insya-Allah. Jadi maknanya kita bercerita agar menjadi teringin nak buat. Nak bagi dia teringin tu. Sebab kalau trigger teringin pun tak ada, habis. Jadi kompon kita teringin untuk melaksanakan ibadah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itulah amalan-amalan yang digariskan oleh para ulama. Dan yang ketiga, kita digalakkan memperbanyakkan takbir. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Ibnu Abbas, udzukurullaha fi ayyamin ma'lumat, ayyamul ashar. Banyakkan kita menyebut takbir pada Allah, mengingati Allah pada hari maklumat. Hari yang dipanggil adalah hari 10 Zulhijjah. Itu kita kena banyak takbir. Wa ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik. Hari ma'dudat maksudnya dalam Quran disebut wa ayyamul ma'dudat adalah 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu dipanggil hari tasyrik. Hari itu kita digalakkan memperbanyakkan takbir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita start boleh takbir ni? Bila? Maka ada orang kata lepas solat asar pada maghrib lah. Lepas solat asar pada 9 Zulhijjah. Tetapi mengikut daripada hadis Nabi SAW bahawa kita boleh dah start bertakbir itu pada 9 Zulhijjah. Ini disebut dalam apa nama satu kenyataan ni. Dia kata kana yukabbiru min yaumin Arafah salatul ghadah wa yaqta'uha salatul asr akhir ayyamit tasyrik. Ada hadis. Hadis Nabi kata baginda sentiasa bertakbir pada hari Arafah selepas solat subuh. Tapi takut kan nak buat ni, takut orang kampung marah. Patutnya 9 Zulhijjah tu
Lepas solat subuh tu pagi Sabtu tu, 9 Zulhijjah tu hari Arafah tu, lepas solat subuh tu dah boleh takbir. Allahu Akbar Allah. Kalau tuan-tuan buat pagi tu sah, ada orang melompat marah tu. Hoi! Gila apa ni? Pasang kau boleh. Pasal maklumat ni tak siapa tahu. Maklumat ni yang dapat tahu ni bila Ustaz khutbah dan ada hadis Nabi. Yang hadis sahih, kana yukabbiru min yaumin Arafah salatul ghadah. Nabi memang membuat takbir pada hari Arafah selepas salatul ghadah. Salatul ghadah ni bukan solat kedah. Solat ghadah ni solat subuh. Kan? Itu ada hadis. Tapi tak apalah, untuk mengelakkan fitnah, nantilah kita buat lepasan lah. Kan? Kita pun tak mau bertemu banyak. Saya walaupun ustaz, saya tak nak bergaduh dengan orang. Kan? Dulu saya ingat lagi, bila kita solat, kita duduk tahiyat awal untuk bacaan tahiyat akhir. Biasanya orang duduk tahiyat akhir kan. Tapi kita ni, kita duduk tahiyat awal lah. Sebab kita rasa, kita belajar, kita tahu bahawa dalam apa nama hadis, Nabi memang duduk tahiyat awal ketika tahiyat akhir dalam banyak solat. Tapi sebab duduk tahiyat akhir tu, kan, duduk apa dipanggil tawaruk itu, duduk yang sengit macam duduk di selekoh tajam lah, ingat kan? Duduk itu sebenarnya sunat saja. Untuk orang macam saya badan besar, macam kakak badan besar, duduk tahiyat awal lah. Sebab biasanya kalau duduk tahiyat akhir, tambah solat jemaah, kita timpa orang sebelah. Kesian kawan tak menampak. Kita tengok belakang tu, Allah, seksa ni kawan ni kan. Jadi eloklah duduk tahiyat awal untuk mudahkan. Tapi masa duduk tahiyat awal tu, orang main tegur. Syekh, tak boleh ni. Solat tak sah pun. Kita taklah kata, "Ana ustaz Syekh." Tak boleh kata gitu. Gaduh lagi. Tu buat apa? Kata awak, tak apa bang, terima kasih mas. Saya pun lupa sebut itu ya. Sebab kita tak nak panjang. Kita tak nak gaduh. Kita tak nak jadi perdebatan. Aku nak pergi kerja lain, dah duduk di musafir. Ada kerja lain, duduk gaduh dengan ham. Saat kita lepas tu, orang nak makan aku lambat. Baik, tak apa. Terima kasih mak, terima kasih. Saya belajar benda ni sekat di Mesir. Di Mesir dulu, ada satu sahabat tu, dia duduk berdebat dengan orang Mesir. Orang Mesir ni tak ngaji pun. Debat. Syekh Arab tu mari kata, kalau hang jumpa orang yang jahil, hang jangan bergaduh. Sebab dia pun tak cukup ilmu. Hang cukup ilmu. Hang tahu benda tu. Jadi hang tak payah sembang dia. Kalau hang sembang pun fitnah lagi besar. Jadi maknanya, memang boleh takbir pada 9 pada subuh, lepas subuh tu. Tapi sebab kita takut jadi fitnah, orang tengok kita lain macam, Muhammad ni pasal apa? Kan? Tambah orang Melayu, dia mungkin tak cakap, tapi di hati tu, oh ni poin baik, lagi sembang kedai kopi, mampu lah. Nama kita lah, mampu juga. Jadi lebih baik tak payah. Jadi ceritanya adalah, boleh sebenarnya kali itu harus dibuat. Maknanya, kita banyakkan takbir. Oleh itu, saya galakkan lepas solat, kita takbir. Allahu Akbar Allah. Ini takbir yang puas. Sebab Ramadan, Syawal hanya lepas pada solat raya. Kalau buat apa dah? Orang kata, Ustaz, boleh tak kalau lepas solat raya kami nak takbir? Boleh, tapi jarang dibuat. Agama ni pun dia ada peraturan dia. Kalau buat tak berdosa, semua jarang lah tuan-tuan. Sampai bulan Syawal penuh nak takbir pun tak apa. Tapi orang kata, Mamat ni pasal apa, demam korok ke apa? Jadi di situ saja ketakutan dan kebimbangan kita. Jadi takbir, takbir. Sebab takbir ni adalah benda yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir dengan baik. Dan setakat takbir Melayu lah yang paling sedap. Kan? Saya duduk cari siapa komposer lagu ni. Tak jumpa. Tahniah Nasir pun dia tak buat lagu ni. Tapi takbir ini sejak daripada dulu lagi, inilah takbir yang paling sedap. Takbir Arab tak sedap ke? Tak sedap. Takbir Arab tak pergi Mekah ada takbir macam mana? Laut kan? Apa kebahang?
Tapi kalau ikut sebenarnya lepas takbir maka kena kerah. Wahazamal ahzaba wahdah. Dia cerita pasal perang. Sebenarnya takbir ini diasaskan setelah Nabi SAW berperang masa perang Ahzab. Sebab tu ada wahazamal ahzaba wahdah. Kau hapuskan tentera Ahzab ya Allah. Sebab perang Ahzab terjadi di bulan Syawal. Gali parit bulan Ramadan. Gali parit hujung bulan Ramadan. Perang jadi bulan Syawal. Maka berlakulah cerita masa Nabi nak perang tu takbir. Masa solat raya tu takbir. Takbir ini untuk galakkan semangat kepada para pejuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Itu bacaan dia. Tapi kalau kita orang Melayu baca gitu tak sedang. Soal semayang ayah orang tak mayang. Orang takbir pindah ni tak syurga. Takbir ni berantu. Mak rok terang mana pun, rambut panjang, pakai baju Air Madin, dengar lah takbir ni, duduk sesembah tiket habis mampu. Teriak. Jadi nak cerita, takbir ni sangat penting untuk kita buat. Sebab dia cetusan iman. Cetusan iman. Orang kita memang ada lapas-lapas tertentu yang menyentuh perasaan ni. Di antaranya ada lapas takbir. Selain pada lagu raya, lapas takbir. Jadi itulah kita ada kelebihan banyak untuk kita bertakbir di 10, 11, 12 dan 13 sampai asar. Maka habis dari itu ada 4 hari untuk kita bertakbir. Bahkan Omar bertakbir di kemah di Mina. Di Mina Omar masa tu jemaah masjid mendengar takbir tersebut, lalu mereka pun bertakbir. Orang-orang di pasar turut bertakbir sehingga Mina bergegar dengan takbir. Di zaman Omar ni Mina bergegar dengan takbir. Mina tu bergegar dengan takbir. Kita di Malaysia masjid saja yang takbir, di tepi jalan tak takbir kan. Tak ada benda-benda syiar tu dah hilang. Itulah hari ni maknanya faham tak sebenarnya takbir semua ni kalau orang tak mau buat tak apa. Tapi rugi kan. Sebab kita ni bukan hidup dengan halal atau haram saja. Kita hidup dengan feeling. Ingat tak? Dia ada 3 kan. Pertama dipanggil dururiyat, benda penting. Sembahyang tu dururiyat, makan tu dururiyat, betul tak? Makan tu dururiyat. Sebab tu setiap kali kuliah ada makan, betul tak? Makan disediakan. Kalau tak habang tu tobat tak mah. Bukan di sini tempat lain, sini alhamdulillah kan. Jadi makan tu dururiyat. Tak makan mana boleh kan. Orang tu nak diet terang mana kena makan tuan kan. Makan tu dururiyat. Selain pada dururiyat dia ada hajiat. Hajiat ni kalau tak ada tak apa, tapi kalau tak ada tak apa nak syok. Dia jadi tak apa nak sempurna hidup. Contoh di antara hajiat kahwin. Kahwin hajiat. Kahwin tu hajiat. Kan? Kakak semua kahwin tak? Dah. Dah. Ujang, ada yang ujang? Ada. Ada orang alhamdulillah. Jadi kahwin sebab dia adalah hajiat. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Kan Allah Ta'ala sebut nikahlah kamu dengan perempuan. Tapi kalau tak nikah okey. Tapi ada orang tak, ada nikah dia jadi darurat dia, tak nikah dia berzina. Ada dia kahwin. Ada orang lelaki kita jumpa sampai umur 50 tak kahwin. Siapa Ustaz? Oh, tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya tanya kenapa tak kahwin. Tak tahu. Bila dia sebut tu, dia kata putus cinta. Oh, ya ke? Putus cinta, girlfriend lama dia patut kahwin dengan dia, kahwin dengan orang lain. Jadi putus cinta pun tirulah apa nama hosh-hoshotan ni, betul tak? Tak boleh kau ni tiba kau ni. Nampak tak? Jadi apa masalahnya? Perempuan kan ramai dalam dunia ni. Ada yang jadi berbentuk hajiat. Satu lagi tahsinat. Tahsinat ni ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Tapi dalam Islam tahsinat ni azan, takbir, tulisan jawi tu semua tahsinat, betul tak? Tak ada, hilanglah identiti kita. Kan? Ni satu Cina orang ni komen, menarik komen ni. Dia kata, dulu saya suka tengok filem Pendekar. Dia suka tengok filem Pendekar, dia kata. Sebab filem Pendekar tu menceritakan identiti orang Melayu. Tapi lately ni kebanyakan filem semua cerita yang kita tengok dalam TV tu lah. Kan? Tengoklah, tengok. Tengok TV. Biar betul ya? Semua. Tak tengok. Orang rumah saya pun tengok takkanlah.
Suami tuan-tuan bukan ustaz baru osnya. Cerita-cerita dia kata sekarang ni kebanyakan cerita hilang identiti. Orang kaya, betul, hidup style barat, rumahnya cantik. Hello, kita close 45 juta kan. Projek kita 78 juta. Okay, cancel my meeting because I want to meet with my lover. Kan? Dia kata cerita dulu cerita berbahasa. Kajang Pak Malau, kajang berlipat, mempuang hamba, tumpang layu. Dia Cina, dia tengok cerita tu. Sebab apa dia tengok? Dia kata itu identiti. Benda tu identiti. Orang tak kenal identiti. Sampai hari ni, orang kita tak berbangga pakai baju Melayu je lah. Tak ada baju Melayu tu ada falsafah. Butang dia. Butang dia ada falsafah, 3 poket dia ada falsafah. 5 butang itu mewakili 5 rukun Islam. 5 butang itu mewakili 5 rukun Islam. Siapa yang tambah 6, dia telah menyalahi falsafah baju Melayu. Siapa buat 3 butang pun tak betul. Tapi boleh pakai tak? Boleh. Bukan tak boleh pakai, cuma tak berapa nak faham lah. Dia ada 5 butang. 3 poket. Bukan sebab poket di bawah ni senang nak duit khurkut atau duit khurkut. Bila kahwin senang. Bukan itu. Faktor poket bawah ni membayangkan 3 rukun. Pertama sini adalah akidah. Sebelah kanan adalah syariat. Sebelah kiri adalah tas. Tak kisah. Kenapa orang boleh pakai samping? Kenapa orang boleh pakai samping? Selut-selut. Sebab orang Melayu pakai samping. Sebab orang Melayu ni pemalu. Dia tutup maruahnya. Kalau pakai seluar, seluar itu tidak menutup maruahnya. Bila nak buat jahat, dia fikir, aku ada samping ni. Dia menutup maruah aku daripada melakukan perbuatan zina dan sebagainya. Falsafahnya. Jadi sebab tu kita kata syiar ni besar. Sebab tu tulisan jawi ke, azan ke, iqamah ke, walaupun kita kata tak payah azan, elok azan. Azan tu tak wajib, tapi azan lah sebab dia syiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syiar. Nak bagi tempat tu ada orang Islam, tempat tu ada kekuatan. Tulisan jawi tu kekuatan kita. Kan hari ni macam-macam agenda kan. Tak mau jawi lah apalah semua kan. Kita kena ambil faham bahawa siapa-siapa pun dalam jiwanya seorang yang Muslim, dia akan pertahankan tulisan jawi walaupun dia tak boleh tulis jawi. Ingat senang ke tulisan jawi? Bila ada orang baca kitab jawi, salah. Adapun keladi itu haram dimakan. Dia baca dalam kitab fiqh. Sebab kitab fiqh tu dulu lagi ringkas. Adapun bom itu pula. Bukan bom, bomi. Bahawa mim itu bomi. Tu orang baca adapun keladi itu haram dimakan. Bila dia tanya apa siapa haram dimakan, katai. Bukan adapun keladi itu haram dimakan, adapun keledai itu haram dimakan. Nampak tak? Kaf lam alif dari yang tu keledai. Tulisan dulu. Tulisan lama-lama dulu. Dan ada seorang pengembara Melaka yang hebat. Ini bukan saya cerita. Ini satu orang pengkaji arkeologi di Amerika, namanya Dr. Barry Fell. Dia kaji di sebuah gua namanya Corinto. Di Corinto tu ada sebuah gua di El Salvador, di Amerika. Didapati di dinding gua itu ada tulisan jawi. Ini bukan kebetulan ataupun cobaan. Ini betul-betul. Betul-betul kejadian. Dia catat catatan itu dalam bukunya Saga Amerika. Apa catatan dia? Dalam catatan tu tulis benda yang menarik. Apa dia? Kaftayaba. Katib. Katib. Mim lam alif kaf. Melaka. Ada tulisan katib Melaka. Noktah Hajim, haji. Mim nun, min. Mim lam alif ya, Malaya. Katib Melaka, Haji Min Malaya. Melalui catatan itu, Dr. Barry Fell buat satu teori. Katanya ada seorang Melayu yang pernah datang sampai ke El Salvador. Dia berkawan dengan orang Indian, dan kedatangan dia lebih awal daripada Christopher Columbus.
Tuan-tuan percaya tak? Orang Melayu, dia lebih awal buat kapal daripada mana-mana bangsa dalam dunia ni. Sebelum orang lain buat kapal, orang Melayu terlebih dahulu buat kapal. Tuan-tuan tahu tak orang Melayu buat kapal? Tak jawab soalan tu. Tak tahu orang, tak tahu. Mana kita tahu, kita tak nak dengar. Tapi pelik tak orang Melayu buat kapal? Pelik tak? Sebab orang tak nak cerita, entah. Tapi kalau kita pandang logik, nama pun Nusantara. Tahu tak Nusantara ni sebab apa nama Nusantara? Nusa itu maksudnya benua, antara pulau-pulau. Maksudnya benua yang dicantumkan dengan menggunakan pulau-pulau. So apa jalan nak pergi setiap pulau tu? Jangan hampa berenang. Kapal. Kapal paling kecil orang panggil perahu. Yang kedua sikit besar orang panggil lancang. Lancang bukan dengan sebut benda lain. Benda lain lancang. Lancang. Lepas tu ada kapal besar sikit yang melintas jauh, namanya Finishi. Lepas tu ada lagi besar, namanya Roli. Roli inilah kapal tua yang dipanggil Mendam Berahi. Ada kapal lagi besar namanya Jong. Pernah dengar Jong? Pernah. Jong Inai menghibur orang Jawa ni. Tapi kapal Jong tak ada siapa pernah dengar. University Yale University Amerika. Bukan Yale tu Thailand. Yale University melalui Anthony Reid, dia buat satu lakaran kapal Melayu Jong berbanding kapal Portugis yang pernah sampai ke Melaka. Kapal Portugis dipanggil Gelun. Gelun tu di antaranya tu kapal Flor de lama yang pernah sampai ke Malaysia. Masa di Melaka tu. Tak lagi sejarah tu. Drop. Drop jarak. Alfonso de Albuquerque tu saya tanya. Jadi cerita tu, kapal Gelun ni kecil. Kapal yang besar adalah kapal Jong. Besar mana? 3 kali ganda kapal Jong. Dan 3 kali ganda itu, kapal Gelun hanyalah 1/3 daripada kapal Jong. Bukan saya sebut, bukan orang Melayu sebut, Yale University sebut dan dikaji oleh orang yang bernama Anthony Reid. Ini dia. Dan orang Melayu ada kompas bila berjalan. Nama kompas itu dipanggil Padoman. Pedoman. Dan kompas itu kata John Crawford yang kaji pasal kompas tu bertulis dengan tulisan Jawi. Ini sejarah kita menyebabkan kita nak pertahankan semua syiar tu. Nak pertahankan azan, nak pertahankan Allahu Akbar, nak pertahankan nama Melayu, nak pertahankan semua. Bukan sebab kita tak asuk dengan Melayu tak. Ini cerita kita. Cina tu disebut bila dia kata orang-orang Cina kalau buat filem mesti ada kaitan dengan sejarah nenek moyang mereka. Tu ada cerita monyet tak? Kita tengok cerita monyet. Apa dipanggil? Iron Monkey. Journey to the West. Journey to the West. Tu cerita dia. Bapak nampak ada orang tengok wayang sikit. Dia soleh ya. Ada wayang tak tahu dia tak pergi. Pasal bohong lah kan. Ceritanya, bila kita faham konsep ini, nak bagi tahu, sebab tu kenapa bila ada saja usul kita nak takbir malam raya, kita kena puluh lah. Walaupun dia hanyalah sunat. Jangan kata sibuk, tak apa, tak payah, biar orang surau. Tak. Kita kalau tak sebut benda tadi, tak sebut Allahu Akbar Allah, hanya orang yang sebut, dia tak mengalir masuk ke dalam tubuh kita. Kan? Tak mengalir masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita tak dengar, kalau kita tak boleh pun, tapi kita tak duduk dalam majlis tu, kita tak dengar imam sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kalau tak dengar yang tu, kita pun tak ada perasaan. Tidak. Sebab dia benda seni. Kita kena dengar. Macam kita dengar lagu, tidak. Saya tak rasa kalau lagu ni, siapa-siapa pun kalau dengar lagu mesti syok, tidak. Kata tak minat lagu. Kan? Mesti bila dengar lagu, entah berapa kali ku coba membohong hati ku ini. Dengar lagu tu. Kan? Kau masih ku cintai, sungguh
Dari awal dulu hingga hari ini, aku pasti, seyakinnya pasti, engkau satu untukku. Suami tak nak nanya tu kan? Mak Zaki. Jadi, jadi ceritanya nak suruh semua orang faham. Itulah maksud zuq. Jadi semua ulama sebut man la yadhuq la yadri. Siapa tak zuq, tak rasa. Sebab tu ada sebuah diskon nama zuq. Faham tak? Dia bukan saja buah tu zuq. Siapa masuk dalam tu minum apa? Zuq. Hilang. Jadi nak suruh semua orang jadi orang yang sentiasa balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan yang nombor 3 tu adalah takbir. Tu bila takbir. Ini yang kita baki tinggal pun. 9 Zulhijjah, puasa, hari Tis'ah, yang kita boleh berpuasa dan kita ada takbir. Bila masuk saja 10 kita boleh takbir. Patutnya masuk 9 Zulhijjah tu dah boleh takbir. Kemudian menyembelih binatang korban. Ni saya dah buat korban untuk Mekah, saya buat di Mekah. Ada orang tanya, kenapa Ustaz buat di Mekah, kenapa tak buat di Afrika? Di Afrika pun ada orang miskin. Saya kalau buat satu, saya akan pilih 2 kelebihan daripada satu. Kalau saya buat di Afrika, ya saya tolong orang miskin, tapi saya tak dapat pahala ibadah banyak. Sebab ibadah banyak hanya duduk di Mekah. Kan sembahyang di Mekah beza kan. Begitu juga menumpahkan darah haiwan korban di Mekah berbeza daripada tempat lain. Yang kedua, Ustaz, nanti tak ada orang miskin. Orang miskin kalau kecek Kelantan belanang. Belanang. Ramai orang miskin duduk di Mekah. Daging itu diagihkan kepada orang miskin. Sebab ada 2 pahala itu, saya pun buat di situ. Dan bayaran pun tak mahal, 400 tu. Kan? Yang paling menarik, kita tak ada buat apa. Tengok tak ada asal pisau tak bayar, tak ada penat apa. Kan? Bagi ya. Tiba-tiba CJ sampai. Ustaz, nanti kalau Ustaz tu tak buat, Ustaz tu tak buat, dia tanggungjawab dengan Allah. Tapi kita yakin bila nama Ustaz mesti buat. Kan? Kita yakin sebab kita tengok sendiri dia ambil gambar. Dan orang tolong uruskan untuk kita. So bila kita buat tu, kita tak perlu bersusah payah nak cari kambing apa bala, semua orang tolong uruskan. Ni kalau tidak macam jadi hari ni kan, orang buat korban di surau, tak tahu peraturan. Bukan kata tak boleh buat, tapi saya nak bagi tahu peraturan sikit hari ni bila buat korban. Ni siapa-siapa yang terlibat dengan korban ni ambil perhatian. Pertama, siapa-siapa terlibat dengan korban, jangan cuba-cuba ambil 2 kupon. Untuk orang yang buat kerja, 1 kupon nak tak buat kerja. Kalau kita ambil 1 kupon lagi lebih, kita buat kerja, hukum makan tu haram. Sebab apa haram? Sebab daging korban tak boleh buat upah. Kalau mengupah dengan daging korban, hukumnya haram. Macam contoh sembelih. Contoh kata, aku boleh bersembelih, tapi 5 ekor tu aku nak ekor semua. Kan? Lagi kalau sembelih, ekor tu betul dekat aku. Orang kata, Tok Imam, tak boleh lah ekor tu. Tak boleh, aku tak pergi. Tak boleh. Tapi kalau orang hadiah tak apa. Dia tahu kita hanya makan ekor. Dia pun kata, bagi Tok Imam lah. Oh, semua setuju. Itu tak apa. Atas persetujuan orang tak apa. Jangan kita pandai-pandai letak syarat. Nak sembelih pun nak tu. Yang kedua, jangan ambil sebahagian daging korban, pergi masak di kedohok belakang surau tu, kemudian pakai makan JK, hukumnya haram. Sebab dia tak boleh spesifik untuk orang tertentu. Kalau masak malam tu untuk semua orang, memang kita masak tak banyak, tapi kita open untuk semua orang. Kita kata malam ni kita ada buat makan sup, siapa mai nak makan silakan. Tapi biasanya tak ramai. Kita pun sebut tu supaya dia jadi benda itu semua orang boleh open datang. Jangan duk menyusuk. Lari sikit, lari. Tropik tu. Jadi itu. Dia jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala esok, hukumnya haram, tak dibenarkan. Yang ketiga, daging korban itu mesti diagihkan sama rata bagi orang yang buat kerja dengan orang tak buat kerja. Kecuali lepas diagihkan, tiba-tiba ada balance, baru kita boleh ambil. Tapi kalau tuan-tuan letakkan syarat, yang buat kerja 2 kupon, yang tak buat kerja 1 kupon, ambil itu haram, tak boleh. Tak dibenarkan. Habis tu start dia kata, malah aku buat kerja, aku nak marah. Dah, nak bagi jadi halal. Habis tu payah apa? Ambillah upah daripada surau. Ambil upah duit tak apa. Jangan ambil upah daging. Siapa-siapa buat kerja dapat 50, okey, tak ada masalah. Siapa-siapa buat kerja diberi RM30 diupah. Kalau orang Kedah dia rokok dia panggil.
Di Kedah ni kalau tak ada rokok minta maaf. Jual tak jalan. Tak jalan. Kemuri dah ngomong start pun rokok Marlboro mesti ada. Kalau tak ada minta maaf. Apa kita tak ada, sorry tak main, tak maaf. Jadi yang macam tu tak apa. Yang penting jangan ambil daging korban. Daging korban mesti diagihkan sama rata. Kulit tak boleh dijual. Jangan pandai-pandai jual kulit. Jangan tuan. Ambil kulit jual hukumnya haram, tak dibenarkan. Habis tu macam ustaz takkan nak tanam. Orang cerdik dia cari jalan. Apa jalan dia? Dia hadiahkan daging korban, kulit korban tu kepada mana-mana orang. Dia hadiahkan. Dia tengok mana-mana janda ada, biasanya Cik Iman cari janda lah. Dia tengok mana-mana janda ada. Dia bagi ke janda itu. Dia kata, kak, kami bagi kak kulit korban. Kak tu kata, saya nak buat apa kulit ni? Saya bukan boleh buat apa. Tak, kami bagi kak, tapi kami nak jual ni. Nanti duit kami dapat, kami bagi ke kak balik. Yang tu boleh. Maknanya kita tolong jual bagi pihak dia. Sebab daging korban tak boleh jual, melainkan setelah dapat pada orang tu. Dia nak jual tak apalah, tapi kita tak boleh jual. Kulit kambing, kulit lembu tadi kita tak boleh jual sebelum dia agihkan. Kalau lepas agih, orang tu kata aku nak buat apa, baik kami tolong jual. Tapi lepas tu duit kena bagi pada orang tersebut. Itu tak apa. Daging korban tak boleh jual. Tapi daging korban kalau kita dapat, kita boleh jual. Faham tak? Kita dapat surah ni 1 kilo, pergi surah ni 1 kilo. Kita kumpul-kumpul cukup seekor lembu. Kita pun buat balik jualan. Hukumnya harus apa? Yang penting orang tu tak boleh buat jualan. Itu maksud dia. Kalau begitu, tak ada masalah. Jadi dalam kondisi demikian, tak apa. Itu menyembelihlah binatang korban ni, insya-Allah. Berapa bahagian? Ada orang telefon semalam, ustaz, ada kawan saya kata tak boleh buat kambing dah. Mangkuk ayun mana pi habaq pula dah tak boleh buat kambing. Boleh kambing boleh, cuma kambing untuk satu bahagian. Maknanya nama kita seorang jelah. Kalau seekor lembu 7 bahagian, seekor kibas 1 bahagian, seekor kerbau 7 bahagian, yang besar 7 bahagian, yang kecil 1 bahagian. Jadi maknanya boleh buat, tak ada masalah. Ustaz boleh tak kalau kami ni tak ada duit, kami buat seekor ni buh nama semua? Boleh, tak ada salah. Kan? Kita buh nama sampai tutup cing kita pun kita buh. Kan? Nak abang kata semua nak pakai tumpangan, boleh, tak ada masalah. Ulama membenarkan, tidak ada masalah. Bahkan hadis juga membenarkan demikian. Bahkan Nabi SAW buat seekor kambing untuk seluruh family-nya. Itu tak apa. Dibenarkan. Cuma dah kita tahu kita nak repeat tiap tahun, kita boleh nama seorang-seorang. Itu saja sebagai seorang-seorang sebagai afdal. Bukan kata kena tu. Bolehkah orang yang buat korban ni memotong rambut dan kukunya? Ni soalan orang suka tanya. Ustaz, mereka larang kami potong kuku, potong rambut. Ni rimah ketiak ni. Penuh dengan bulu lah. Macam mana kita tak buang? Kita kata sunat saja menyimpan itu daripada 1 Zulhijjah sampai 10 ataupun sampai datang hari kita korban pada hari tasyrik itu. Sunat sahaja. Dah rimah, potonglah. Dia jadi nak cepat. Lama-lama taruh 9 hari, ketiak dah jadi macam rambut David Arumugam. Jadi maknanya tak payahlah duk taruh. Benda-benda tu boleh dibuang. Bukanlah tak boleh. Kuku boleh dipotong, tak ada masalah. Cuma kalau boleh bertahan, tahanlah. Sebab dapat pahala. Bukan haram dapat pahala. Bukannya tak boleh dapat pahala. Itu kelebihan orang yang mendatangkan dan buat korban. Ustaz, kalau kami buat korban tu Ustaz, tiba-tiba daging kami tak mau agih, kami minta gedor adik-beradik ya? Boleh, tak ada masalah. Dan dia dibenarkan. Agih itu sunat saja. Agih itu sunat saja. Cuma orang kampung lalu tepuk nak mampu. Orang repot makan. Jadi eloklah diagihkan. Tapi kalau tak agih pun tak apa. Kalau agih adik-beradik saja pun dah okey, tak ada masalah. Jadi inilah maksudnya kita buatlah korban, menyembelihlah korban. Kerana fasal li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat dan kepada Tuhanmu sembelihlah korban. Ini digalakkan pada Yaumun Nahar, hari datangnya korban. Itulah kelebihan yang Allah jadikan. Kalau lama itu untuk orang yang meninggal, Boleh. Sebenarnya kalau kita sebagai anak, boleh untuk kita buat untuk mak ayah. Hubung nama mereka pun tak apa. Cuma ada ulama tetapkan, kalau bukan mak ayah, bukan yang kena hubungan family, kalau kawan tak boleh. Tapi saya kata boleh. Sebab sebenarnya kita nak tolong orang dapat pahala, mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Boleh buat untuk mak ayah. Terutama kalau mak ayah memang pesan, buatlah.
ayah tak sempat nak korban, nanti kalau ayah tak ada, tolonglah buat korban, kita tolong. Sebab insyaAllah kalau kita tolong, satu hari orang tolong kita balik. Itu kelebihan kita tolong orang. Sebab anak-anak kita tengok. Yang itu ustaz macam mana boleh jadi itu? Nanti kalau ni anak-anak kami buat, kalau anak kita tengok kita tak buat untuk ayah kita satu hari, kita tengok anak kita tak akan buat untuk kita. Jadi kita buatlah. Boleh untuk mak dengan ayah, tidak ada masalah. Baik, itulah benda-benda yang kita kata menjadi galakan untuk dalam Ramadan kita buat. Dalam Ramadan, dalam Zulhijjah untuk kita buat. Yang digalakkan pada hari raya nanti. Ni. Tak satu lagi. Ya, sudah. Sekarang ni untuk jadi Selangor ni dia dah mestikan ambil permit ni. Oh ya. Pasal sekarang ni dia ada satu permit kesihatan dan juga permit sembelihan luar. Dia dah dikatakan. Kalau tak buat, beribu mana kalau di segi itu saya pun dah telefon pusat penyembelihan. Dia kata benda nak buat korban ni kalau dah ada undang-undang tu, kena ikutlah. Ya. Itulah sekarang ni sebab satu benda lah kot, saya pun bila tanya orang tak kritik mati agama pula kan. Tapi dia ada sebab lah. Contoh kan, kenapa orang banyak bayar zakat ke perlis? Sebab orang bayar zakat ke perlis kerana dapat manfaat. Dapat manfaat yang banyak. Perlis memberikan ruang untuk orang tu mengagih sendiri berapa jumlah tertentu. Contoh orang bayar zakat ke Kelantan, Kelantan bagi balik 20% untuk kita agih sendiri. Contohnya kalau kita ada mak miskin, ada adik-beradik miskin, ada adik-beradik miskin, kita boleh bagi pada adik-beradik kita yang asnaf tu. Zakat izinkan untuk kita agih sendiri. Tapi di Selangor tak ada ruang tu. Satu. Yang kedua pula adalah sembelihan ni orang suka pergi luar pasal kita kan bila datang musim korban ni daging penuh. Daging penuh dalam peti air. Makan gaut. Jadi sebab tu orang suka buat di luar. Cuma mungkin dia buat kau rasa tak ada faktor tadi lah kot. Dia lebih sukakan penguasaan. Saya tak faham lah macam tu kan. Terserah lah kalau orang tak mau buat, tak berani, orang tak boleh buat apa lah. Kena ikutlah peraturan tu. Macam sekarang lah berceramah kena ada tauliah. Jadi kok mana pun kena follow lah peraturan itu. Kecuali kalau kita memang jenis kulit tebal, kulit tahan gasak, buatlah. Yang penting benda tu halal di Islam, tak ada masalah pun. Lepas tu saya ambil benda yang tak usah permit lah. Tak payah sembelih sendiri bagi orang yang sembelih, itu lagi senang. Tak payah ada permit apa. Ini mungkin sebab dia kata nak sembelih di Kelantan lah kot, di dalam daerah-daerah lain. Sembelih di luar pusat penyembelihan. Oh, di luar pusat penyembelihan, dia tak dibenarkan. Dia kena kalau kita contohnya pusat penyembelihan ni dia tak daerah dia pusat penyembelihan. Oh, dia kena disetujukan ni? Oh, enggak, maksudnya sekarang ni kalau kita nak minta keluar pusat penyembelihan dia kena ada permit. 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 Contoh macam saya buat di sini pun dan juga di masjid saya buat saya apply permit. Oh, dia bagi tak? Kalau itu bagi tak ada masalah, mudah. Begitu. Cuma sekarang ni banyak sebelum ni tahun-tahun sebelum ni cuma digalakkan sekali dah dikuat-kuatkan. Oh, kalau itu saya setuju. So ada faktor yang sangat crucial, iaitu takut ilmu tak sihat. Takut penyakit. Yang tu okey, sebab kalau macam tu saya setujulah, sebab memang elok ambil permit pun. Sebab kalau tak ambil permit, kita pun tak tahu lembu tu macam mana status dia. Bila kita ambil permit, maknanya lembu tu dah disahkan. Jadi elok ambil permit lah. Elok gitu pun, kita elok ikut peraturan itu. Sebab mudah urusan. Memang orang Melayu terkenal sebagai pengurus. Kali itu saya setuju. Jadi memang kena ambil lah, sebab dia untuk lebih saya ingat tadi dia tak bagi P9 tempat lain. Itu dia lah, kalau itu okey. Boleh, itu okey. Okey, tak ada soalan? Ya tak? Ya. Ya. Boleh. Kalau kita tak dia, saya sebut tadi afdal, afdal diagihkan mentah. Afdal, tapi boleh untuk dimasak dan hukumnya sah. Walaupun afdal diagih mentah, tapi lebih baik kita bagi dalam bentuk masakan. Lagi menyebabkan orang happy. Sebab orang datang tu tak payah nak susah, dia boleh makan pun tak apa, itu dia benar. Dan daging korban dia boleh bagi pada orang non-Muslim. Kalau seandainya non-Muslim itu tidak lawan Islam. Kalau dia lawan Islam, tak boleh. Dan dia ada unsur-unsur lawan Islam. Kalau tak lawan Islam tu boleh lah. Macam kawan-kawan kita Cina baik pagi boleh untuk galakkan dia. Cuma lagi lembu tak boleh bagi pada orang India lah. Apa ada maknanya tu? Kalau nak bagi orang India, kesian dia kan. Kambing tak apa. Ya kan? Saya ada dua soalan. Pertama, apa pandangan Ustaz tentang haiwan korban menjadi tunangan di akhirat? Oh ya. Yang kata ada semua. Betul. Yang kedua,
akikah. Ya, ya. Buat sekali masa korban. Ya. Hukum akikah sebenarnya boleh untuk buat dengan korban. Sebab tu kalau kita, dia gini, akikah untuk budak-budak yang belum lagi sampai 2 tahun, mereka boleh untuk dibuat akikah lah. Tapi sebenarnya akikah pun boleh untuk orang 60 tahun. Sebab Nabi sendiri buat akikah ketika dia menjadi Rasul. Masa umur 40 tahun ke atas, Nabi baru buat akikah. Sebab zaman dia kecil, tak ada siapa buat akikah untuk dia. Sebabkan dia baru terima wahyu ketika umur 40. Jadi Nabi pernah buat akikah untuk diri sendiri ketika umur lanjut. So kalau kita buat akikah untuk kita, tak apa. Orang kata ni, akikah cucu, dah akikah aku. Weh, hang 60. Ya. Jadi boleh, tak ada masalah. Jadi soalan ni, cantumkan akikah dengan korban boleh, tak ada masalah. Sebahagian tu dibuat akikah, sebahagian buat korban. Cuma ada pantalan. Jangan disembelih sebelum daripada 10 Zulhijjah. Jangan disembelih sebelum daripada solat. Mesti disembelih setelah solat. Kalau sembelih sebelum solat, dia tak jadi korban. Dia semua tu jadi sedekah. Jadi kena pastikan akikah tu pun dibuat lepas solat. Itu maksudnya. Yang kedua, menjadi binatang tunggangan, itu adalah hadis. Katanya lemah, tapi kalau lemah pun afdal. Macam mana nak tonggang binatang tu? Fikirlah. Ada macam mana lagi. Cuma nak bagi tahu binatang tu menjadi saksi di akhirat esok untuk kita adalah orang yang melaksanakan korban tersebut. Bukanlah maknanya tuan-tuan nak penek lembu pula lagi dah lah tuan-tuan buat kambing kecil. Zalim naik kambing. Logiknya tak sampai begitu. Maknanya nak bagi tahu binatang itu menjadi saksi di akhirat esok bahawa kita akan ada binatang yang menjadikan kita pernah buat korban atas dia. Kambing tak apa Ustaz, kambing seekor. Oh, ya? Bukan 7. Pakai naik daging tu. Tu tak apa, pakai naik apa, seekor lembu tu 7 orang. Jadi mana tak logik macam tu lah. Dia ceritanya adalah hadis tu nak bagi tahu binatang tu jadi saksi. Okey, ada soalan? Tidak. Kalau dia orang meninggal boleh tak? Boleh tak? Boleh. Kalau orang meninggal, kita boleh buat korban untuknya. Terutama family kita lah, ayah kita, mak kita, suami kita. Biasanya kita buat untuk suami lah. Kalau suami meninggal, kita buat lah. Biasanya seorang perempuan dia akan buat untuk suami dia. Tapi orang lelaki dia tak buat lah. Untuk lelaki bini yang mati. Mati-mati lah. Apa pula buat. Jadi boleh buat untuk yang sudah mati. Atau sudah dia boleh. Tak ada salah buat kan? Ustaz, nak tanya Ustaz, kalau macam saya lah tak pernah akikah, tak pernah korban, mana yang afdal dahulu? Kalau sekarang ini faktor umur, dia lebih afdal korban. Akikah elok dibuat bukan sempurna musim korban. Mana akikah sepanjang tahun. Kalau hari ni mana lebih afdal Ustaz? Kita tunggu korban tu buat akikah, maka depan dia buat akikah lah. Dan kita guna akikah lagi. Dan akikah pun tak wajib, cuma sebagai satu simbolik kita syukur dengan kehadiran kita. Kita sebenarnya kami syukur dengan kehadiran kita. Yang kedua, kalau datang hari nahar, mana hari raya ni, afdal adalah korban. Cuma untuk budak-budak, kena buat akikah dulu lah sebelum korban. Bukan syarat. Nak dahulukan pun boleh, buat korban dulu pun boleh. Tapi dah dia belum diakikahkan, akikahkan dulu. Jadi afdalnya hari ni adalah buat korban dulu. Bagi satu Ustaz, Ya. kita lelaki dua yang buat satu. Yang tu sunat saja. Sunat saja. Kalau kita tak ada kemampuan, buat sekok sebenarnya. Saya baru ni buat anak sekok anak lelaki. Isteri saya argue saja. Abang ni pasal apa buat sekok? Ada hadis kan Nabi buat sekok. Abang memang tak ada semua hadis. Jadi maknanya nak sekok juga. Maka kena tengoklah macam mana orang-orang kita lah. Jadi ceritanya adalah boleh sebenarnya kalau buat sekok pun dia ada masalah dibenarkan. Betul? Maknanya Ustaz, bukan seekor-ekor tu bukan tengok adik, tengok rumah. Kena dia marah, dapat duit kau. Nasib afdal. Okey. Ada soalan? Saya nak berhenti dekat tu insya-Allah. Okey. Terima kasih dan itulah sebuah sikit amalan-amalan dan cuma yang menarik adalah digalakkan tidak makan sebelum solat. Maka pergi settle solat dulu kemudian baru makan. Sebab kita disegerakan. Ingatlah solat hari raya Aidil Adha perlu disegerakan, jangan lambat sangat. Biar pada pukul 8 tu dah boleh solat kerana orang nak buat korban. Khutbah pun jangan panjang sangat. Ambul tu imam dia khutbah panjang pula. Seorang duk kalut nak sembelih. Lagi tak habis khutbah, lagi tak habis solat, lagi dia tak boleh melaksanakan korban. Jadi makna kena habis semua tu dulu. Segerakan insya-Allah. Ya? Saya cepat Janganlah. Saya kalau tengok orang saya cepat Tengok orang pula duk
Jadi saya takkan lama-lama. Dan terakhir, tunaikanlah solat akhir raya. Walaupun dia sunat, dia adalah baik. Yang terakhir sekali, berdoa jangan lupa. Sebab kita nak rangkuman itu semua dalam doa kita, insya-Allah. Kalau kita buat itu semua, insya-Allah Allah memberikan kerahmatan sepanjang musim Zulhijjah ini. Kita telah memenuhi tuntutan tadi. Apa kita dapat? Sebenarnya kita dapat untuk kita, hati kita jadi makin bagus, kita jadi tenang. Sebenarnya kita cakap semua untuk kita, bukan untuk Allah. Kita nak jadi terbaik untuk kita. Kita ni tak apa baik. Maka cara-cara beginilah kita nak jadi baik. Saya bukan baik sangat. Saya kalau tak jadi ustaz, aku jadi progo bisiri atau aku jadi penyanyi gua tu. Jadi alhamdulillah Allah bagi jadi ustaz, jadi soleh, jadi baik. Dengan duduk jadi ustaz ni lah saya belajar satu-satu, alhamdulillah. Rupa-rupanya ibadah-ibadah tadi bukan untuk kutip pahala. Ibadah-ibadah tadi untuk ketenangan kita semua, kita jadi baik sepanjang masa. Jadi nak jadi baik sepanjang masa itu, buatlah benda-benda tadi. Kalau tak buat, percayalah datang Zulhijjah tak happy, datang raya tak happy, dan kita tak buat benda tu, kita tak happy. Jadi imbahlah. Kalau kita tak boleh buat korban, imbahlah. Tengok binatang korban, tengok orang sebelah binatang korban, tengok lembu terlepas. Nabi Muhammad kita tu jadi hikap. Jadi semua benda tu kita imbah, insya-Allah. Jadi orang terbaik, insya-Allah. Terima kasih banyak. Cukup sekadar itu, insya-Allah. Innahu wasamiul alim. Salah silap berkasar bahasa terlalu berbicara. Mohon maaf bagi kebaikan pada kita. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Meriah di Kelantan, meriah di Terengganu, kurang meriah di bahagian pantai barat ni, kurang silap di kita kurang. Nampak meriah di Kelantan, Kelantan meriah. Memanglah tempat sana orang sonok, sebab orang memang dah terbiasa. Dan di Tanah Arab memang Raya Aidil Adha paling meriah. Kita ni pelik, kita meriah Hari Raya Syawal puasa. Sampai habis bulan Syawal pun raya ni. Masuk Zulkaidah ada lagi, open house Zulkaidah. Jadi teruk sangat. Jadi jom kita sambut yang ni lah, insya-Allah lebih terbaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal min kulli a'malina ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ucapkan terima kasih kepada Ustaz atas ujian yang penuh dengan, walaupun dalam santai-santai banyak manfaat yang diterima, yang mungkin ada yang dah tahu ataupun yang masih keliru. InsyaAllah kita dapat pencerahan. Dan saya ulangi sekali lagi, InsyaAllah kita di bulan lapang ni kita akan membuat ibadat korban pada dari Tasrik. Berapa ekor? 2 ekor. Kita atas ke sahabat-sahabat semua, dan juga saya insyaAllah kalau panjang umur untuk tahun hadapan kita buat sistem bayaran dan bulanan. Kalau nak bayar one off mungkin ada yang berat. Mulai daripada bulan 9, siapa yang tuju nanti Puan Umi lah bagi admin untuk keluarkan email, bagi nama, dan kita mula buat pembayaran pada bulan gaji bulan September sehingga bulan Jun. Target yang peserta tu RM800, bukan hanya bulan lembu, termasuk kos pengurusan. Kita kena ambil kira kos pengurusan, utamanya untuk membuat macam lah. Kalau ada rezeki lebih, kita mungkin nak buat baju ke whatever, dan juga untuk masak. Kalau malam nanti hantarkan kepada semua Indonesia. Wang pengurusan tu boleh. Jangan kata tak boleh pula. Wang ambil lebih tu boleh. Kata lembu harga 600, kita ambil 800, kita untuk pengurusan tu normal. Tak boleh. So ni kita sasarkan tahun hadapan kita tambah jadi 5 ekor lah. Lebih banyak kita dapat manfaat korban. Kerana daging korban tu ada, walaupun kita beli daging yang disembelih biasa dengan korban lain, dia punya keberkesanan daging korban tu. Malam saya sebab kita solat zuhur berjemaah, dan juga kita buat secara sikit jemaah. Dan kita tangguhkan pertemuan kita pada tengah hari dengan Kafaratul Majlis dan Suratul Ras. Saya lupa, saya biasanya bila datang bulan saya ada buat sumbangan untuk sekolah. Saya ada sekolah di Tasik Permai Ampang. Jadi kalau tuan-tuan ada